Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali. Okey, hari ini kita akan masuk topik ayat perintah. Okey, cikgu akan terangkan sedikit apa itu ayat perintah. Okey, baiklah. Sebelum tu murid-murid tolong dengar dulu apa yang cikgu nak terangkan ya. Okey, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Okey, ayat ni kita boleh bahagikan kepada 4, iaitu ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan dan ayat permintaan. Okey, tengok sini ya. Ni ada apa gambar rajah. Ayat perintah, okey, ini dengan lebih terperinci lah penerangan dia. Apa tujuan dia? Okey, ditujukan kepada orang apa? Okay, cikgu rasa ini terlalu terperinci, jadi kamu perlu tahu contoh ayat perintah saja. Okey, baiklah cikgu teruskan. Okey, kata perintah. Okey, untuk menghasilkan ayat perintah, kata perintah itu penting untuk kamu tahu. Kata perintah adalah kata yang digunakan untuk menyuruh, untuk meminta, melarang atau mempersilakan. Okey, maksudnya ada perkataan yang kata perintah dalam ayat tersebut. Okey, contohnya. Okey, ini contoh kata perintah ya. Harap, jangan, jemput, minta, sila, tolong dan usah. Okey, cikgu teruskan. Okey, ini adalah contoh-contoh kata perintah yang terdapat dalam ayat ni. Okey, tengok contohnya. Okey, contohnya tolong. Okey, lepas tu minta. Harap. Sila. Okey, jemput. Jangan. Usah. Okey. Ketujuh-tujuh ini adalah kata perintah yang kita gunakan di dalam ayat tersebut. Okey. Okey, ini contoh ya. Okey, lepas ni cikgu terangkan lagi. Okey. Ayat perintah ada 4 jenis. Okey, yang pertama ayat larangan, ayat silaan, ayat suruhan dan ayat permintaan. Okey, maksudnya ayat perintah ni digunakan untuk tujuan menimbulkan sesuatu tindakan. Contohnya tindakan tu berbentuk larangan ke, berbentuk silaan ke, berbentuk ayat permintaan ke atau berbentuk ayat suruhan. Okey, tengok lagi. Okey, ayat perintah. Kalau larangan, biasanya kita akan guna perkataan jangan, usah. Okey, silaan, jemput, sila. Okey, suruhan, ambilkan, buatkan. Permintaan, harap, minta, tolong. Okey, maksudnya kalau ayat tu ayat yang berunsurkan permintaan, adalah perkataan-perkataan ini. Kalau berunsurkan larangan, adalah perkataan jangan, usah. Okey. Kalau berunsurkan silaan, jemput, sila. Okey. Kalau berunsurkan suruhan pula, ada perkataan ambilkan, buatkan. Okey, cikgu akan terangkan lagi. Okey, ini ayat silaan. Ayat silaan. Okey, ayat silaan kita gunakan seperti nak mempersilakan seseorang. Okey, sebelum kita nak bina ayat tu, kita mesti menggunakan kata kerja dengan tujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Okey, ini tadi cikgu cakap. Kita nak sila atau kita nak jemput. Biasa digunakan pada permulaan ayat. Okey, boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel. Okey, maksudnya ayat ni dia tidak tegas. Okey, kita nak jemput orang, okey, jemput minum, jemput masuk. Okey, mestilah ayat tu lembutkan dan bersopan santun. Okey, baiklah. Seterusnya ayat larangan. Ayat larangan ni berunsur tegas. Okey, sebab kita nak larang. Nak larang takkan kita nak cakap terlalu lembut kan? Kita mesti tegas.
Okey, boleh dilembutkan tapi berunsurkan tegas. Boleh dilembutkan dengan menggunakan contoh kata harap. Okey. Harap jangan bising. Okey? Okey, cara selalunya cikgu lah ini menggunakan ayat larangan ni, betul tak? Okey, cikgu biasa gunakan ayat larangan kan. Harap jangan bising. Harap jangan berludah. Okey, terdapat juga ayat larangan yang bersifat umum iaitu tak menggunakan kata larangan dan partikel. Okey, dilarang meludah di kawasan ini. Okey, contoh ya. Ditegah mengambil gambar di kawasan ini. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ayat suruhan. Ayat suruhan ni untuk memberi perintah atau arahan. Okey, menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Okey, ada partikel lah. Okey, tanda seru digunakan jika mengandungi unsur perasaan. Ipin, okey ini contoh ya. Ipin, bawakan anak pokok itu ke sini. Okey, keluarlah dari bilik ini. Okey, ini ada tanda seru. Okey, ada tanda seru. Okey, pujuklah budak yang menangis itu. Itu pun tanda seru. Okey, maksudnya dia nak suruh. Okey, sebab tu nama ayat dia ayat suruhan. Baiklah, seterusnya. Okey, ayat permintaan. Ini kita nak minta sesuatu. Memohon permintaan atau pertolongan. Okey, mesti ada perkataan minta dan tolong. Okey, ini contoh ayat dia ya. Contoh ayat dia adalah Upin, tolong isikan air dalam dalam alat penyiram pokok ini. Okey, nak minta tolong kan. Okey, minta kamu semua bertenang. Okey, ini biasa cikgu gunalah ni. Diminta kamu semua bertenang. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya sampai di sini sahaja. Cikgu harap kamu boleh buka buku teks muka surat 48. Okey, 48 ya. Muka surat 48. Okey, kamu baca teks yang bertajuk Harumnya Daun Kesum. Kemudian cikgu nak kamu lengkapkan dialog. Dialog tu ada 1, 2, 3. Okey, 1, 2, ada 3 tempat kosong untuk diisikan. Di mana kamu perlu menggunakan ayat perintah. Okey, dalam contoh-contoh cikgu cakap tadi, cikgu rasa kamu boleh bina. Menggunakan ayat perintah untuk melengkapkan dialog. Okey, maknanya dalam dialog tu kamu perlu lengkapkan yang mana tempat kosong yang ada gambar pensel tu, masukkan ayat perintah yang sesuai. Okey, salin dan tulis dalam buku tulis. Okey, selamat berjaya. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.